Di loji janakuasa di luar bandar, pekerja sedang meraihkan hari lahir rakan sekerja apabila mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang pelik pada kamera keselamatan. Terdapat bayang yang bergerak di dalam batang dan seorang pekerja pergi untuk memeriksanya tetapi tiba-tiba diserang oleh raksasa misteri. Lelaki itu cuba untuk kembali ke pejabat tetapi sekumpulan binatang mengikutinya dan mula membunuh semua orang di dalam bangunan. Ketika gerhana menyembunyikan matahari, makhluk itu mula muncul di seluruh planet, membunuh berjuta-juta orang dan memusnahkan bandar. Berita itu menyebutnya Hari Penghakiman kerana tentera dihantar untuk melawan raksasa ini dalam perang yang berlangsung sepanjang gerhana. Berjuta-juta nyawa dan banyak sumber hilang dalam perjuangan tetapi akhirnya semua makhluk dimusnahkan dan manusia mula membina semula. Mereka bentuk pemasangan pelindung yang dikenali sebagai pintu sekiranya makhluk itu memutuskan untuk kembali. 15 tahun berlalu dan dunia kembali menjalani rutin biasa. Dave bekerja sebagai janitor untuk sebuah syarikat yang tidak membayarnya dengan baik walaupun dia terpaksa memasuki aci untuk menyingkirkan haiwan mati. Di sekolah tempatan, Laura bekerja sebagai guru dan berkawan dengan rakan guru Milton yang sentiasa mengajaknya berkencan. Laura telah bercerai dengan Dave sejak lama dan masih mengusahakan beberapa isu tetapi hari ini dia akhirnya menerima jemputan Milton. Sementara itu anaknya Tyler bertemu dengan teman wanitanya Maddie yang bimbang tentang gerhana yang akan datang. Tyler memberitahunya tiada apa yang perlu dirisaukan kerana terdapat banyak gerhana dalam tempoh 15 tahun yang lalu dan tiada apa yang berlaku. Sementara itu, pegawai Garrett dipanggil oleh kaki tangan dari salah satu pintu pagar memintanya datang kerana mereka telah mengesahkan aktiviti seismik utama dan pembendungan telah diluluskan. Apabila Garrett tiba di pintu pagar, dia mendapat perasaan bahawa kali ini ia bukan latihan. Dia memeriksa semua sistem hanya untuk kotak kuasa meletup menyebabkan mereka kehilangan keseluruhan grid. Di bandar, Dave pergi menjemput Tyler di rumah Laura dan semasa budak lelaki itu bermain permainan pada video, tengah malam, ibu bapa Dave akhirnya mendapat panggilan bertengkar. daripada Uncle Ted Ternyata yang Laura pasti telah bahawa mengandung hari Tyler penghakiman semasa baharu bencana akan terakhir berlaku dan esok Dave tidak dan berada menjemput di Dave sana untuk untuknya membawa dan dia keluarganya belum ke tempat memaafkannya lagi. perlindungannya sebelum gerhana Tyler bermula. mengganggu mereka dan Tyler pergi sedang bersama menonton ayahnya. berita Dan terganggu melihat berjuta-juta ikan mati muncul di pantai di mana-mana. Ini adalah salah satu tanda yang dilihat 15 tahun yang lalu. Pada ketika itu, raksasa pertama muncul di pintu pagar secara senyap-senyap menyelinap menaiki tangga. Pada masa yang sama, Laura menelefon Dave mengatakan bahawa dia telah melihat berita itu dan mahu Tyler pulang kerana Milton telah menempah tempat perlindungan. Dave mahu Tyler tinggal bersamanya dan pertengkaran berlaku di mana Tyler menerima teks yang membuatkan dia meninggalkan rumah secara rahsia. Apabila Dave akhirnya pergi mencarinya, dia hanya menemui nota di dalam biliknya dengan nombor Maddie. Milton terus bergegas Laura kerana tempat perlindungan sedang penuh, jadi mereka perlu ke sana segera. Apabila Laura menjelaskan Tyler telah tiada, Milton menggunakan nombor telefon budak lelaki itu untuk menjejaki lokasi dengan perisian khas dan menemuinya di skatepark. Ternyata Tyler ada bersama Maddie yang sangat gementar dan takut kerana ibu bapanya pergi. Tyler berjanji bahawa dia tidak seperti ayahnya dan tidak akan meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba terdengar seruan yang nyaring dan kawanan burung yang besar muncul di langit yang merupakan satu lagi tanda perhitungan. Orang ramai di taman berlari panik dan tidak lama kemudian jalan raya dipenuhi dengan keluarga yang cuba meninggalkan bandar. Dave terperangkap dalam kesesakan lalu lintas yang gergasi tetapi apabila dia melihat burung terbang, dia meninggalkan kereta dan meneruskan pencarian dengan berjalan kaki. Di pintu pagar, pekerja sedang memeriksa sistem apabila mereka mendengar bunyi aneh. Seekor raksasa tiba-tiba muncul dan mula menyerang salah seorang lelaki itu. Garrett melarikan diri sementara askar lain melepaskan tembakan tetapi nampaknya peluru biasa tidak membahayakan binatang itu. Terdapat Beberapa saat kira-kira kemudian, sejam lagi Dave sebelum akhirnya gerhana menemui dan Tyler bandar dan ini Maddie berada sejurus dalam sebelum keadaan siren huru hara. kecemasan mula berdering Dengan di orang seluruh ramai yang bandar. cuba melarikan diri, Nasib baik terdapat Laura kesesakan muncul dengan lalu Milton lintas dan di mereka setiap membawa jalan. mereka bertiga pergi Keluarga dengan itu kereta terperangkap Milton. Seketika dan melihat kultus berjalan di sekitar kereta menakutkan pemandu dengan muka mereka yang dicat dan keyakinan mereka bahawa kiamat akan tiba. Apabila Milton akhirnya melihat pembukaan, dia memandu sepantas mungkin dan berjaya membawa keluarga ke tempat perlindungan. Malangnya terdapat huru-hara di sini juga dengan ramai orang mengemis untuk mendapatkan tempat di dalam manakala tentera mengatakan bahawa hanya wanita dan kanak-kanak dibenarkan.
Dave memberitahu Tyler untuk pergi bersama Laura dan Maddie ke tempat perlindungan, tetapi selepas melangkah masuk, Tyler menyesalinya dan berlari kembali kepada bapanya dan berkata dia tidak akan meninggalkannya. Wanita itu mengikutinya keluar dan pada masa itu papan skor mengumumkan bahawa tempat perlindungan telah dipenuhi sepenuhnya. Kumpulan itu bergegas kembali ke kereta sambil membincangkan pilihan. Dave ingin pergi ke tempat persembunyian Ted di padang pasir manakala Milton mencadangkan untuk bersembunyi di sekolah kerana ia lebih dekat dan mempunyai ruang bawah tanah. Mereka tidak lama kemudian terperangkap dalam kesesakan lalu lintas yang lain, jadi mereka akhirnya keluar dari kereta apabila gempa bumi melanda kawasan itu dan gerhana bermula. Dengan dunia jatuh ke dalam kegelapan, raksasa mula membuat jalan keluar untuk menyerang. Mereka segera mengambil alih bandar itu dan mula membunuh tanpa belas kasihan seperti yang berlaku 15 tahun lalu. Dave menegaskan mereka harus meninggalkan bandar dan mahu memandu, tetapi Milton marah kerana ini adalah keretanya dan dia tahu cara menyelamatkan semua orang. Pertengkaran berlaku dan tumbukan dilemparkan, tetapi pergaduhan tergendala apabila raksasa terbang menyelam dan membawa Milton pergi. Semasa Laura menjerit, Dave menolaknya ke dalam kereta dan dia mengambil alih kemudi untuk akhirnya membawa keluarganya keluar dari bandar. Semasa mereka memandu di sepanjang terusan, mereka membincangkan teori tentang asal-usul raksasa, tertanya-tanya sama ada mereka dihantar oleh Tuhan atau tidak. Akhirnya kereta itu mula kehabisan minyak dan Dave ingin mencari penggantinya. Dia meletakkan kereta di sebelah sekumpulan kereta terbiar Ia dan terus mula mencari memeriksa di sekeliling untuk kenderaan mendapati untuk terdapat mencari mayat lebih di dalamnya. mangsa, Dan apabila apabila ia dia akhirnya berhampir menemui yang dua kosong lelaki itu itu, masuk ke bersyukur dalam ia hanya tidak memandu melihat yang mereka dan bersembunyi terus di tempat pergi. duduk belakang untuk Kemudian menariknya raksasa ke bawah itu apabila menjumpai dia salah mendedahkan satu mayat mayat dan mula raksasa memakannya. berdekatan. Jadi dengan sangat berhati-hati dan senyap Dave mula memusingkan kereta kembali ke Laura dan anak-anak. Kini kedua-dua kereta itu berdiri sebelah menyebelah, jadi Laura dan anak-anak cuba berpindah dari satu kereta ke kereta lain. Mereka sangat senyap mengenainya, tetapi raksasa itu masih menyedari mereka dan mengejar mereka. Lelaki tua itu keluar dari kereta dan menaburkan garam kepada binatang itu, tetapi ini hanya menghentikan raksasa itu seketika dan kemudian melompat ke atas lelaki itu untuk mula membahamnya. Keluarga menggunakan gangguan ini untuk akhirnya memandu jauh dari kawasan itu melalui jalan terbiar di pergunungan manakala gerombolan raksasa berpusu-pusu ke bandar dari semua pihak. Akhirnya mereka berjaya ke tempat persembunyian Ted yang merupakan kubu yang benar-benar konkret. Pintu ditutup dan terdapat kamera di atas bumbung, tetapi tiada siapa yang keluar apabila keluarga itu mula menjerit dan memukul pintu, merayu untuk dibenarkan masuk. Apa yang mereka tidak tahu ialah Ted sedang duduk di hadapan komputernya memerhati mereka di kamera sambil seseorang mengacukan pistol ke kepalanya. Pada masa itu, sekumpulan raksasa muncul di pergunungan dan mula bergegas ke tempat perlindungan. Ketika keluarga panik, Dave mengambil setrika tayar untuk melindungi orang tersayangnya, tetapi kemudian pintu kubu itu akhirnya terbuka dan mereka bergegas masuk. Keluarga itu bertemu dengan Ted dan isterinya Stella, tetapi mereka juga terkejut apabila menemui Garrett. Rupa-rupanya ayahnya pernah menjadi kawan perang dengan Ted dan dia dipisahkan dari unitnya, jadi dia datang ke sini untuk meminta bantuan. Dava perasan Garrett mempunyai pistol yang membuatkan dia curiga. Kemudian kumpulan itu berkongsi hidangan tetapi mereka tidak dapat menahan perasan pada monitor bagaimana raksasa cuba memecahkan pintu membuatkan semua orang gementar. Menggunakan radio juga tidak berguna kerana hanya mendengar jeritan. Maddie bertanya bagaimana raksasa merasakan mereka dan Garrett menjelaskan mereka bertindak balas terhadap cahaya dan haba, tetapi dia tertanya-tanya jika mereka melihat jiwa orang. Dia juga berkongsi cerita tentang bagaimana dia terselamat Semasa dari hari Garrett terganggu penghakimannya dengan pertama. penceritaannya, Ketika Ted itu dia memberi bekerja isyarat di kilang kepada Dave penapisan untuk mengambil dan dan apabila raksasa menyembunyikan masuk pisau ke sana, tanpa dia menyedari berjaya bahawa menyelam di ke luar dalam kolam raksasa lumpur seperti masin. lipan sedang Dia merangkak ke dalam menguburkan lubang dirinya kecil dan di dalam terpaksa jaringan mendengar yang menutupi raksasa tingkap. membunuh semua rakan Kemudian sekerja dan Garrett rakannya. mengumumkan Dia akan bertugas berjaga dahulu, jadi Ted menjemput yang lain untuk tinggal dan bermain kad daripada tidur, memandang Dave dengan penuh makna. Bagaimanapun Garrett menyedari isyarat itu dan mengeluarkan pistol dari sarungnya, memaksa Dave meletakkan pisau sambil menjelaskan bahawa Ted telah menentang membenarkan dia tinggal Stella yang telah mengasihaninya. Dia terselamat buat kali pertama dan dia bertekad untuk bertahan semula tidak kira kosnya. Tiba-tiba Tyler melemparkan dirinya ke arah Garrett untuk cuba mengambil pistol tetapi Garrett hanya menolaknya. Pertengkaran berlaku tetapi Maddie mengganggunya dengan menunjukkan bahawa mereka tidak dapat mendengar raksasa itu lagi.
Kemudian raksasa seperti lipan itu melompat keluar dari dinding dan menggigit Stella. Semasa Ted mengoyakkan makhluk itu dari leher isterinya dan menuang garam ke atasnya, dia menumbuk Garrett untuk mengambil pistolnya dan cuba menembak makhluk itu. Raksasa kecil itu mengelak semua peluru tetapi Madi berjaya membunuhnya dengan pisau. Selepas itu mereka mengikat Garrett dan cuba menghentikan pendarahan Stella tetapi mereka memerlukan rawatan perubatan yang sewajarnya. Pada masa itu mereka melihat pada monitor bahawa seekor binatang besar berulang kali memukul pintu depan cuba masuk. Dave berkata mereka harus pergi tetapi Ted tidak mahu keluar, mengatakan isterinya tidak akan bertahan di luar. Stella mahu dia pergi dan mengingatkannya tentang laluan bawah tanah di bawah kubu yang menuju ke pergunungan. Garrett berkata dia mempunyai kereta dengan tangki penuh dan dia boleh membawa semua orang ke pintu pagar dan kumpulan itu tidak tahu sama ada mempercayainya sehingga Garrett menunjukkan bahawa ia berfaedah untuk dia membantu mereka. Mereka memutuskan untuk pergi tetapi mula-mula Ted mendedahkan dia mempunyai seluruh senjata dan semua orang mempersenjatai diri mereka sendiri. Semasa kumpulan itu memasuki terowong, Dave membuka pintu depan dan meletupkan haiwan pertama yang masuk sebelum menyertai yang lain. Setelah terowong ditutup dengan betul, mereka keluar dan mendapati Stella menghadapi masalah berjalan kerana dia juga mula berubah menjadi binatang. Kemudian mereka berjalan di jalan apabila Tyler ternampak seekor raksasa yang berdiri di situ. Binatang itu nampaknya sudah mati, jadi Madi cuba menyentuhnya hanya untuk Tyler menghalangnya. Apabila dia berpaling, sesungut panjang keluar dari lubang di tanah dan mencengkam kakinya cuba menyeretnya pergi. Semasa Madi menjerit liar, Tyler dan Dave menahannya dan Laura menembak sesungut itu untuk mendapatkannya. Setelah Madi bebas, kumpulan itu melarikan diri dan Garrett meyakinkan Dave untuk membuka ikatannya supaya dia boleh membantu sekiranya berlaku serangan lain. Apa yang orang lain tidak tahu ialah Dave menyembunyikan kecederaan di lengannya. Beberapa ketika kemudian mereka sampai ke puncak gunung dan melihat kota itu terbakar. Apabila mereka menjumpai kereta Garrett, mereka sangat kecewa melihat kereta itu tidak dapat dihidupkan. Pada ketika itu, raksasa muncul di atas gunung dan mula meluru ke arah mereka, jadi Garrett bermati-matian cuba menghidupkan enjin semula sementara Stella mengambil pistol Ted untuk menamatkan sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum dia selesai menukar. Ted segera melawannya sehingga dia mengambil semula pistol dan merayunya untuk masuk ke dalam kereta tetapi Dave tahu tiada harapan dan menyeret Ted kembali. Stella menunggu raksasa tiba dan mereka cepat memakannya. Garrett akhirnya berjaya menghidupkan kereta dan kumpulan itu melarikan diri meninggalkan raksasa di belakang. Dalam perjalanan, mereka mengambil isyarat radio dan mendengar bahawa hampir semua tempat perlindungan tidak dapat menahan serangan dan telah musnah. Akhirnya mereka tiba di pintu pagar tetapi tiada siapa yang menjawab radio apatah lagi pintu terbuka. Kumpulan itu dengan berhati-hati masuk ke dalam dan mendapati tiada kuasa, jadi Garrett dan Dave memutuskan untuk membaikinya sementara yang lain pergi mencari peti pertolongan cemas kerana mereka telah mendapati bahawa Ted mempunyai luka di belakangnya. Yang lain menjaga Ted sementara Dave memulihkan elektrik dan Garrett menjelaskan bahawa pintu pagar telah disediakan untuk pencerobohan kedua dan banyak air masin telah dipam masuk tetapi lubang itu terlalu dalam. Setelah kuasa berfungsi semula, Dave dan Garrett mula kembali tetapi tiba-tiba Garrett merasakan darah menitis di tangannya dan mendongak untuk mencari mayat pada masa yang sama sesuatu dalam kegelapan mengaum. Kedua-duanya bergegas kembali ke kumpulan untuk membincangkan pilihan mereka memandangkan terdapat 2 jam lagi sebelum gerhana tamat dan Garrett menawarkan untuk bersembunyi di gudang kimia kerana pintunya kalis letupan. Sebaik mereka meninggalkan teluk perubatan, seorang manusia yang berubah menyerang Garrett yang berjuang bersama-sama dengan Dave untuk menanganinya. Mereka mengalahkan binatang itu tetapi bunyi yang mereka buat telah mendapat perhatian lebih banyak raksasa. Garrett yang ketakutan dengan pantas berlari melalui pintu dan menutupnya di belakangnya meninggalkan semua orang di belakang. Kemudian dia memberi dirinya semacam suntikan untuk mula melawan balik transformasi. Dave membawa keluarganya ke bilik lain dan mendapati terdapat garisan penyebaran di sana yang bermaksud tangki itu berada di sisi lain dinding. Ini memberinya idea untuk rancangan dia akan menyalurkan air masin melalui paip tangki untuk menghalang raksasa keluar. Sebelum dia pergi, Laura menciumnya. Pada masa itu pintu pecah jadi keluarga itu melarikan diri. Dave berjalan melalui pengudaraan perasan seekor raksasa membaham mangsanya di dalam bilik.
Apabila dia sampai ke tangki, dia cuba berdiam diri sambil membuka pili air dan air mula memenuhi bekas. Kemudian Dave memanjat ke belakang, tetapi raksasa itu merasakannya dan mula mengejarnya, meraih kakinya. Ketika Dave melawan, dia menaburkannya dengan garam menyebabkan raksasa itu hancur menjadi debu. Sementara yang lain mendapati diri mereka dikelilingi oleh raksasa dan Tyler melepaskan tembakan ke arah mereka. Tiba-tiba suara Dave kedengaran dari pembesar suara meminta mereka menghidupkan penggera kebakaran. Raksasa semakin hampir, jadi Ted memberitahu Tyler untuk melindungi keluarga sebelum mengejar raksasa itu dengan kapak, tetapi beberapa haiwan melompat ke atasnya sekaligus dan membunuhnya dengan cepat. Tyler terus menembak hanya untuk kehabisan peluru, jadi dia menghidupkan penggera kebakaran menyebabkan air masin mula jatuh ke seluruh raksasa menjadikan mereka hancur menjadi debu semasa mereka menjerit kesakitan. Pada ketika itu gerhana berakhir dan semua raksasa mula kembali ke alam mereka melalui pintu gerbang menyebabkan gempa bumi lagi. Laura dan anak-anak cuba bergerak juga hanya untuk terserempak dengan Garrett yang hilang akal dengan perubahan itu. Dia menembak Tyler dan memukul mereka di bahu, tetapi sebelum dia boleh menembak lagi, Dave muncul di belakangnya dan memukul Garrett di kepala dengan alat pemadam api. Semasa Dave bersatu semula dengan keluarganya, seekor raksasa besar muncul dari bawah dan ia menerjang Garrett menelannya sepenuhnya. Keluarga itu berlari ke unit perubatan dan membuat campuran masin dalam silinder yang mereka lemparkan ke arah raksasa itu sebaik sahaja ia menendang pintu serta-merta membunuhnya. Selepas itu keluarga itu pergi keluar dan mendapati dunia telah musnah sama sekali, tetapi kini mereka bersedia untuk mula membina semula-semula.